Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya, kerana dengan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan lagi untuk bersama-sama membincangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan guru dan pendidikan ini. Dan kita juga nak menyambung perbincangan kita berkaitan dengan adab-adab dalam menuntut ilmu. Dan saya rasa hari ini saya nak buat kesimpulan lah terhadap adab menuntut ilmu yang telah kita bincangkan selama, tak silap saya dah 4 kali dah ni, 4 minggu dah. Dan mungkin lepas ni kita akan bergerak pula kepada perbahasan mengenai guru pula. Tak lengkap rasanya adab kalau guru, pendidik tak kita pertama ya. Yang belajar satu hal, yang mendidik itu juga harus mempunyai adab-adabnya yang telah ditentukan oleh agama. Baik, mungkin ada 2 lagi adab yang ingin kita jelaskan pada hari ini, yang saya kutip dan ambil semangatnya banyak daripada buku Imam Al-Ghazali, Kitabul Ilm, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kita dah bicarakan adab-adab yang 6 adab sebelum ini, dan yang ke-7-nya, hendaklah kita mengetahui ilmu mana yang lebih mulia di kalangan pelbagai ilmu yang ada untuk kita pelajari. Maknanya dalam kita memilih ilmu mana yang kita nak pelajari ini, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu ilmu mana yang lebih mulia berbanding dengan ilmu yang lain. Kerana itu penting, Yati. Kehidupan kita ini tidak lama, singkat sahaja, dan peluang dan ruang untuk kita menuntut ilmu itu juga tidak banyak. Jadi kesempatan yang ada itu harus kita manfaatkan sepenuhnya dengan berkesan dan efektif, dengan cara antaranya ialah mengetahui prioriti, keutamaan ilmu-ilmu yang banyak ini. Yang mana ilmu yang lebih utama, yang mana ilmu yang kurang dari segi keutamaannya. Dan sudah pasti setelah kita mengetahui ilmu mana yang lebih utama, kita akan menumpukan keutamaan kita kepada ilmu yang paling utama tadi. Di samping kalau kita ada kesempatan, kita akan meneruskan mempelajari ilmu-ilmu yang seterusnya, yang lebih mungkin rendah dari segi keutamaan. Bagaimana kita nak mengetahui keutamaan satu-satu ilmu itu? Kita boleh lihat daripada 2 aspek paling kurang. Satunya dari segi intipati ilmu itu sendiri, dari segi prinsip ilmu itu sendiri, dari segi dasar dan kandungan utama ilmu-ilmu itu. Yang keduanya, kita juga boleh melihat dari segi hasil ilmu itu. Betul. Manfaat ilmu itu. Sebab itu kita diajar supaya memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sebab kita tak nak lama dah belajar ni, berapa tahun dah belajar, tiba-tiba yang kita pelajari itu ilmu yang tidak bermanfaat. Betul. Ataupun dia bermanfaat hanya kepada diri kita sahaja, tapi tak bermanfaat pada orang lain. Tak boleh nak dipanjangkan. Tak boleh nak dipanjangkan. Jadi dari segi pahalanya itu, dari segi ganjarannya itu tidak banyak, kerana kita ni macam mementingkan diri kita sahaja. Sedangkan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang bermanfaat kepada kita dan juga bermanfaat kepada orang lain. Dan dalam hadis dikatakan sebaik-baik mukmin itu ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Anfa'ul linnas. Orang yang memberi banyak manfaat kepada orang lain. Jadi 2 aspek itu kita boleh nilai lah macam mana kita nak tahu satu-satu ilmu itu utama ke tidak, dari segi kandungannya dan dari segi hasilnya, buahnya. Jadi sebab itulah kalau kita nak tengok pula dari segi kedua-duanya ini, sudah pasti kita nak kena lihat, kalau kita nak tengok misalnya kandungannya itu, adakah kandungannya itu menepati ajaran-ajaran agama kita. Jangan pergi belajar ilmu-ilmu yang tak sesuai, tak selari dengan agama. Ilmu mencuri kan. Kan sekarang ni ada juga kan ilmu-ilmu bagaimana nak mencuri tapi dia mungkinlah tak tulis nama degree dalam mencuri kan, tapi mungkin nama-namanya itu canggih-canggih lah, yang strategic thinking ke apa semua, tetapi niat
mungkin dia pelajari itu dengan niat, dengan cara itu nanti aku boleh manipulate orang lain, boleh menyalahgunakan orang lain, boleh menggandakan duit dengan cara yang haram ke misalnya. Itu kadang-kadang berlaku, mungkin secara tidak langsung. Jadi ilmu-ilmu sebegini dari sisi kandungannya itu nampaknya tidak selari dengan apa yang ditentukan oleh agama. Begitu juga kita boleh melihat manfaat hasil suatu ilmu itu, adakah dia membawa kepada manfaat yang berterusan kepada masyarakat. Misalnya kalau kita bandingkan antara dua ilmu, satu ilmu tentang bisnes misalnya, kita bagi contoh apa je lah, secara rawak saja, ilmu bisnes dengan ilmu agama, ilmu tauhid misalnya. Dari segi keutamaan kita nak lihat, sudah pasti dari segi keutamaan ilmu tauhid ni lebih tinggi lagi. Kenapa? Kerana dari segi kandungannya, ia mempunyai kandungan yang paling mulia sekali, sebab perbahasannya berkaitan dengan Allah, dengan Tuhan. Betul. Dan satu-satu ilmu itu, kalaulah kandungannya itu, subjek matternya itu, mauduknya itu merupakan mauduk yang paling suci dan paling mulia dan yang paling tinggi, maka sudah pasti ilmu itu secara otomatik menjadi ilmu yang utama dan mulia. Tapi kalau ilmu yang bercakap tentang duit, keuangan, walaupun dia penting, dia memberi maslahah pada satu peringkat, tetapi tidak bolehlah kita samakan dari segi keutamaan dengan ilmu tauhid dan usuluddin tadi. Sebab itu ulama-ulama kita dia menyusun maratib ilmu dan juga pengkelasan ilmu itu. Ada ilmu yang diletakkan sebagai ilmu utama, yang fardu kepada setiap individu. Ada ilmu yang dia juga fardu kerana dia memberi maslahah juga, memberi kebaikan juga, tapi kebaikan di satu peringkat kehidupan manusia. Yang peringkat kehidupan manusia itu dari segi duniawinya dia penting. Kerana kalau tak ada ilmu itu nanti orang tidak boleh organize, tak boleh menyusun kehidupan dengan baik. Ilmu ekonomi misalnya, ilmu perubatan, ilmu undang-undang, ilmu seni reka dan seni bina misalnya, itu semua penting kerana dia menjaga maslahah kehidupan kita di dunia. Tapi bukankah bagi seorang Islam ni kehidupan kita bukan sekadar di dunia saja? Betul. Macam mana dengan maslahah kita di akhirat nanti? Jadi ilmu fardu ain itu dia menjaga maslahah kita sampai ke akhirat. Jadi sudah pasti dari sisi keutamaan itu dia jadi lebih tinggi. Yang menjadi persoalannya Yati, kita tengok masalah masyarakat kita ialah dalam konteks kita hidup sekarang ni, selalunya ilmu ni dikaitkan dengan kerja. Betul. Dengan profession. Betul. Jadi kalau orang katakanlah dia habis SPM, bincang dengan keluarga kan, okey, Along nak ambil subjek apa nanti masa belajar, mesti nanti perbahasan tu kata ambil lah yang ni, kerana yang ni nanti profesional, boleh dapat duit banyak, boleh gajinya tinggi. Tidak salah untuk kita melihat dari segi kepentingan itu, kerana saya sebut tadi, dia memberikan maslahah, kebaikan untuk kehidupan kita di dunia ini. Kalau tak ada duit apa semua susah juga. Betul. Tapi kita tak nak dari segi keutamaan sampai kita dah lupa dah kepentingan untuk menyediakan ilmu kepada diri kita untuk kemaslahatan akhirat. Jadi susah juga tu kan, sebab kita kena pilih satu je bidang ilmu ya, lepas habis nak belajar nanti communication ke apa ke, nak jadi ustaz ke apa semua. Jadi saya rasa kita kena ada satu mindset yang baru, kena ada cara melihat yang baru macam ni. Tidak ada masalah untuk kita memilih satu bidang yang boleh nantinya menjaga kemaslahatan kita hidup di dunia ini. Maknanya nak cari kerja untuk mendapatkan rezeki dan juga kehidupan. Tetapi jangan lupa ilmu ini, dulu kita bincang, ilmu ini matlamat paling tingginya akhirnya untuk memberikan kebaikan pada diri kita. Dia virtue, knowledge is virtue. Ilmu ini satu fadilah, satu keutamaan yang tinggi. Dia bukan sekadar alat. Itu awal-awal saya tegangkan dah, bahawa jangan lihat ilmu hanya sebagai alat. Ilmu ini dia lebih tinggi daripada alat. Dia matlamat. Dia mengangkat martabat manusia itu ke tahapnya yang tinggi dan kemuliaan
yang tinggi, seperti yang disebut oleh Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tuhan mengangkat martabat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa darjat. Beberapa tu banyaklah, darajat kan. Darajat ni bahasa Arab jamak, banyak sekali darjat-darjat yang diberikan kepada orang yang beriman dan orang yang berilmu. Itu jelas menunjukkan bahawa ilmu ini dia merupakan satu kemuliaan. Orang yang ada ilmu ni, tak kiralah ilmu itu nanti boleh bawa dia duit banyak ke tidak, tapi dengan ilmu itu sendiri dia sudah memberikan kemuliaan kepada manusia. Khususnya ilmu-ilmu yang membawa kepada kemaslahatan akhirat seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi sebab itulah tidak ada masalah untuk kita dari segi strategi hidup atau dunia ni, kita memilih satu bidang. Katakanlah Yati pilih communication, kan, akhirnya jadi DJ kan. Nak buat macam mana tu rezeki kan, kita nak cari duit juga kan. Betul. Tetapi jangan lupa matlamat ilmu tadi ialah untuk mengangkat kemuliaan manusia. Dan dari segi keutamaan seperti yang kita sebut hari ini, ada ilmu-ilmu yang dari segi keutamaannya lebih tinggi lagi daripada bidang yang mungkin kita ambil untuk kita jadikan sebagai profession kita untuk mencari rezeki ni. Jadi jangan lupakan untuk menyediakan masa hidup kita ni untuk mendalami ilmu yang utama tadi. Kan? Sudah pasti kita tak boleh tinggalkan sebab dia ilmu paling utama. Maksud saya ilmu agama lah, ilmu fardu ain. Walaupun dari segi keuntungan duniawi, dari segi itu mungkin dia kurang sikit. Kan? Tetapi jangan lupa, maknanya katakanlah kita sudah memilih satu bidang ilmu dalam pengajian kita, tak kira sama ada di peringkat sekolah ataupun di peringkat universiti atau apa-apa saja, jangan lupa luangkan masa kita yang cukup untuk kita juga mendalami ilmu-ilmu yang utama dalam maratib ilmu yang telah ditentukan oleh Islam. Nah, jadi kalau kita berfikir macam tu, tak timbullah orang kata macam mana sebab saya dah pilih bidang ni kan, bidang ni pun dia penting juga sebab saya nak dapat pekerjaan yang baik. Tak ada masalah, teruskanlah bidang yang kita kehendaki, yang kita minat itu dan kita rasa sesuai untuk kehidupan kita, untuk masalah dunia ini. Dan itu pun penting untuk misalnya pembangunan sebuah negara kan. Kalau tak ada orang jadi doktor, tak ada orang jadi engineer, tak ada orang jadi accountant, nanti negara pula tidak boleh diurus dengan baik dari segi bidang-bidang itu. Tetapi jangan lupa dari segi maratib tadi, dari segi keutamaan seperti yang kita cakap adab tadi, kita harus mengetahui yang mana maratib ilmu yang paling tinggi dan itu jangan kita tinggalkan. Sebab itu luangkanlah masa bila kita selesai bertugas ke apa semua, ada masa untuk kita membaca sendiri, ada masa untuk kita pergi berguru dengan mana-mana guru. Sekarang ni banyak kalau tengok iklan radio IKIM pun ada majlis itu, majlis ilmu itu. Malah petang-petang kita punya tu hanya pengumuman untuk majlis ilmu saja di masjid-masjid, surau-surau. So tiap surau ada saja mewar-warkan kuliah-kuliah, dan ada kuliah yang tersusun. Betul. Ada kuliah yang cukup baik untuk sebenarnya pengisian ilmu-ilmu utama yang kita sebutkan tadi. Jadi cara berfikir orang Islam kena macam tu. Dia mesti jelas yang mana ilmu yang utama, yang mana ilmu yang dari segi keutamaan dia kurang tetapi penting juga untuk kehidupan. Jadi kedua-duanya itu harus digarap. Dan lebih, kalau orang yang nak utamakan ilmu ukhrawi itu pun baik, malah lebih baik lagi. Dia jadikan bidang dia untuk menjadi seorang yang mendalami ilmu agama. Tetapi sekali lagi ilmu agama yang dipelajarinya itu tidak terpisah dengan keperluan-keperluan duniawi juga. Akhirnya agama ini juga nak memelihara kemaslahatan diri seorang di dunia dan di akhirat. Betul. Agama bukan untuk akhirat saja. Betul. Agama juga untuk dunia. Itu dia. Dan doktor bagi anda juga yang ingin sama-sama berinteraksi bersama dengan doktor juga kita buka talian waktu ini untuk anda sama-sama berinteraksi di talian kami di 0362051500. InsyaAllah akan dijawab oleh bagi doktor. Dan seterusnya doktor, bila cakap tentang ilmu ni bagaimana doktor? Okey. Saya buat kesimpulan yang tadi maknanya bila kita kata mengetahui ilmu mana yang lebih mulia di kalangan pelbagai ilmu itu, seboleh-bolehnya dalam kita menganalisa, melihat ilmu mana yang utama itu, lihatlah dalam beberapa perkara yang saya boleh sebutkan. Satunya, ilmu itu mesti memberi lebih manfaat kepada orang ramai, bukan kepada diri kita sahaja. Oleh kerana itu, kalau kita mendalami ilmu agama dan akhirnya kita sampai kepada orang lain, kan manfaatnya cukup besar. Betul. Kita menyelamatkan orang untuk kehidupan dunia dan juga di akhirat. Hatta ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah,
pilihlah ilmu yang memberi manfaat lebih kepada orang lain. Misalnya ilmu kedoktoran. Ilmu kedoktoran ni memang tugas dia tiap hari, dia akan melihat pesakit. Betul. Maknanya sentiasa sahaja memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kan baik kan? Tiap-tiap hari kerja dia menyelamatkan manusia. Kan? Yang tadi ni menyelamatkan jiwa dan ukhrawi manusia, yang ni menyelamatkan jasad manusia. Kalau jasad ni penting juga, kalau sihat dia boleh beribadah dengan baik kepada Allah SWT. Yang kedua, ilmu itu tidak melibatkan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Janganlah pandai-pandai pergi belajar ilmu mengganda wang secara haram ke apa semua kan. Kerana tengok ramai sangat orang kaya cara tu, jadi kita pun pergi belajar macam mana nak kasih pusing sikit duit ni, kasih berganda-ganda ke apa semua kan. Janganlah buang masa dengan ilmu-ilmu sebegitu, kerana ilmu itu bukan sekadar tak bermanfaat, malah dia juga berlawanan dengan prinsip-prinsip agama. Yang ketiga, ilmu yang membawa kita pahala berterusan. Ini juga penting. Sebab itu ilmu agama ini bagi saya ilmu harus kita dalami, kerana ilmu ini nanti kalau kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak murid kita, insya-Allah selagi mereka mengamalkan, selagi mereka menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, manfaat itu akan sampai kepada kita. Saya nak tahu sikit je dalam 5 minit lagi Yati, ya. Satu lagi adab sebelum kita buka pada soal jawab. Ini kira adab terakhir. Yang terakhir ni, yang ke-8. Tujuan menuntut ilmu mestilah untuk menghalus dan mencantikkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu dari segi niat. Sebab ramai juga orang salah niat dalam menuntut ilmu ni. Awal-awal datang belajar itu pun niatnya sudah lain dah. Nak itu, nak ini, misalnya nak dapatkan pengaruh, nak dapatkan kuasa, atau nak membangga diri, kan? Dan oleh kerana itu, bila dia ambil saja satu bidang itu, dia akan melihat bidang-bidang yang lain ni sebagai hina, sebagai rendah, sebagai buruk. Itu berlaku kadang-kadang di universiti. Kadang-kadang saya tengok kalau dia mungkin bidang dia tu hebat sikit dari segi duniawinya lah, kan, mungkin sebab apa? Sebab graduate bidang itu mesti gaji tinggi misalnya. Jadi dia akan melihatlah bidang-bidang yang lain ni yang mungkin tak berapa hebat dari segi buahnya tadi itu, hasilnya itu sebagai satu yang rendah. Jadi awal-awal lagi dah melibatkan su'uzan, buruk sangka, dan juga melibatkan takabur, rasa hebat diri, bangga diri. Ini semua sudah menyalahi niat dan adab ilmu yang kita sebutkan ini, iaitu tujuan menuntut ilmu mestilah untuk menghalus dan mencantikkan jiwa, roh kita ini, dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Tak kiralah belajar ilmu apa pun, ilmu perubatan ke, ilmu, mestilah dengan niat yang baik. Bila aku lakukan ini, insya-Allah dengan pengorbanan ini, aku harapkan jiwaku, rohku ini akan jadi lebih halus, lebih baik, dan lebih rendah, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu jangan sekali-kali kita ini melihat satunya tujuan menuntut ilmu itu dengan tujuan-tujuan yang buruk, yang rendah, yang sekadar dunia sifatnya. Dan jangan menganggap orang lain itu tidak bermanfaat, kurang berbanding dengan kita. Kenapa? Imam Al-Ghazali dia menyamakan bidang-bidang ilmu yang baik ini, yang bermanfaat ini, walaupun dari segi maratib tadi berbeza-beza. Macam orang jaga kubu dalam kota kan. Ada yang orang duduk atas tu yang jaga bendera, ada orang yang pegang sapang, ada yang jaga meriam. Tapi tempat-tempat mereka berbeza-beza. Mungkin ada yang lebih tinggi. Tapi itu tidak bermakna yang duduk kat bawah tu tak penting. Kan? Yang tukang apa, nampak je kapal musuh datang, cepat-cepat dia akan bagi tahu. Itu penting sebenarnya, sebab dia memulakan. Barulah yang atas bukit tu tiup trompet tu, nak mengata ni dulu punya style dululah. Tetapi kan nampak dari kedudukan berbeza-beza nampak. Yang ni nampak tinggi, duduk kat atas kubu yang tinggi. Yang ni nampak simple je dekat bawah. Tapi dari segi peranan masing-masing penting. Betul. Masing-masing penting. Jadi sepatutnya dalam konteks ilmu pun kita begitu. Jangan kita rasa aku ni bidang hebat. Kita nampak orang yang mungkin bidang dia mungkin jaga wire-wire je, ini tak ada apa. Tetapi wire tu kalau tak jaga, panas kita punya bilik ni kan. Aircon, saya punya bilik semalam pun ada masalah, terasa panas kan. Jadi benda-benda begitu sebenarnya menunjukkan bahawa masing-masing ada peranan. Macam perang Uhud kan. Bila Rasulullah suruh sebahagian sahabat duduk di bukit Uhud tu jaga perang. Sebab sahabat itu dia lupa yang tanggungjawabnya tu penting.
dia pergi cari benda yang sebenarnya kurang penting. Hasil ghanimah tu masing-masing nak turun, rupanya akhirnya mereka kalah dalam peperangan itu. Menunjukkan bahawa masing-masing punya peranan yang besar. Jangan kita nampak yang ni lebih penting, jadi kita lupakan tugas-tugas yang tertentu ataupun ilmu-ilmu yang tertentu. Sebab itulah saya teringat bila saya baca tafsir Imam Ar-Razi berkaitan dengan surah Al-As. Kan dalam Al-As tu ada ayat yang mengatakan innal insana lafi khus. Setiapnya manusia ini sebenarnya berada dalam kerugian. Yang menarik, Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahawa sebenarnya manusia ni semua rugi. Semua rugi. Macam mana amalannya, macam mana ilmunya, dia tetap rugi. Kerana dia kata kerugian ini sifatnya relatif. Relatif nak arti katakanlah kalau Yati dah beramal setiap malam, bangun malam, qiyamul lail misalnya, kita dah, contohnya dah mula kita rasa ni kawan aku ni dia tak nampak pun macam bangun malam apa aja. Jadi kita dah mula rasa kita dah untung sangat. Tapi kata Ar-Razi, kita tu pun rugi juga. Kenapa? Kerana kita masih rugi berbanding orang yang lebih hebat lagi amalannya daripada kita. Dan setiap orang, dia tak boleh kata dia paling tinggi, kerana di sana akan ada maratib, golongan-golongan yang lebih hebat lagi. Sebab Quran sebut sebagai awliya, siddiqin, dan paling tinggi anbiya. Dan siapa kita nak bandingkan dengan para nabi kan? Maknanya dari segi rugi, kita ni jauh rugi berbanding dengan nabi misalnya. Banyak lagi tak buat. Banyak yang kita tak buat. Begitu juga dengan ilmu. Jangan kita rasa aku sudah hebat ni kerana aku dah mempunyai ilmu yang tinggi. Aku belajar ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu fiqh misalnya, dan kita nampak macam kita ni dah untung besar lah banding dengan orang yang mungkin dalam bidang lain. Tetapi kita kena ingat, ilmu yang kita ada ni kalau kita tidak hayati dan kita tidak amalkan dan kita tidak mengambil manfaat, jadikan ilmu itu ilmu an-nafi' yang memberi manfaat kepada diri kita dan juga pada yang lain, kedudukannya masih rugi lagi. Berbanding dengan orang yang mungkin menghayati ilmu dia dan mempunyai martabat ilmu yang lebih tinggi daripada kita. Jadi benarlah ayat itu bila dia kata semua manusia itu rugi. Sebab itu dia ada illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kita kena berterusan beriman dan juga beramal saleh supaya kita punya kedudukan rugi kita tu makin lama makin boleh dikurangkan. Dan untung tu makin dikembang-kembangkan. Tapi tak ada had tu. Kerana amalan mana ada had, kita boleh saja terus beramal, terus menuntut ilmu supaya manfaat yang kita dapat itu makin lama makin banyak. Jadi sebab itulah yang ke-8 ini, tujuan menuntut ilmu mestilah untuk mencantikkan jiwa dan menghalukan jiwa kita dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi kena sentiasa muhasabah ilmu yang kita pelajari selama ini adakah memberikan kita pencapaian matlamat ini. Jangan kita makin tinggi ilmu makin jauh daripada Tuhan. Betul. Makin kotor jiwa kita, makin banyak sifat-sifat buruk dalam diri kita. Ini semua akan merosakkan diri kita sendiri. Jadi itu mungkin beberapa perkara yang dapat kita sebutkan. Dua adab yang terakhirlah yang kita untuk rumusan adab dalam menuntut ilmu ni. Sebab itulah katanya bila kita mencari ilmu tu satu jihad doktor, sebab bukan mudah untuk menuntut ilmu. Itu baru belajar tentang adabnya saja doktor banyak lagi sisi-sisi lain yang kita nak kongsikan. Dan waktu ini bagi anda yang ingin terus berinteraksi bersama dengan bagi Dr. Farid, juga boleh hubungi kami di talian di 03-6205-1500, juga menerusi FB ikim.fm dan SMS juga bakal kita kongsikan menerusi dengan tag Ikim. Jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan waktu ini saya tertarik dengan soalan daripada rakan FB kita doktor daripada Ubaidillah Abu. Kata bagaimana nak mendidik anak-anak supaya minat dengan ilmu agama, perlu dipaksa atau bagaimana sebenarnya doktor? Saya teringat Imam Al-Ghazali pernah menyebut bahawa hal-hal keagamaan ini ada ketika-ketikanya kita kena paksa. Paksa dalam arti kata macam mana? Ada tahap anak-anak kita ini dia masih tidak dapat memahami kandungan ilmu-ilmu agama itu. Sedangkan perkara itu penting. Macam tadi kan, misalnya kita ambil tadi segi keutamaan ilmu, antara ilmu yang utama ialah ilmu tauhid. Bahawa setiap manusia Muslim itu harus mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Tapi kadang-kadang bila kita nak mengajar anak kita 5 tahun tentang tauhid, mencabar sebenarnya kan? Nak cerita kat dia yang Tuhan tu maha besar. Anak saya dulu pernah tanya besar macam mana abah, dia kata bagi dia besar dia kata besar macam kapal terbang tu ke, ataupun besar macam bukit tu ke. Jadi macam mana kita nak kata Tuhan itu maha besar, di masa yang sama anak-anak kita ni tidak mampu untuk
menggarap konsep itu, konsep maha besarnya Tuhan. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, hal-hal sebegini kita harus tanamkan. Kita harus dalam quote unquote-nya paksakan supaya dia masuk dalam pemikiran, dalam akal anak kita itu. Kerana apa? Kerana benda-benda ini kata Imam Al-Ghazali dia akan menjadi bahan-bahan mentah yang nantinya bila umurnya sudah meningkat ke tahap boleh berfikir dan berakal dengan baik, maka bahan-bahan inilah yang akan menjadi renungan mereka. Kan? Tapi kalau kita tak masukkan apa-apa, kita tak ajar dia apa-apa, kita tak paksakan apa-apa dalam kepala dia, tak suruh dia hafal apa-apa dalam kepala dia, nanti apa yang akan difikirkan bila umur dia dah 13, 14 tahun, 15 tahun, masuk je dia akan fikirkan apa yang masuk ketika itu. Kalau kebetulan masa itu kawan-kawannya merupakan mereka-mereka yang mungkin memberikan input-input yang tidak baik ataupun didapat daripada TV, itulah yang akan menjadi bahan pemikiran mereka. Tapi kalau ada bahan yang telah dimasukkan oleh mak ayah kita ketika umur dia 5, 6 tahun itu, mungkin ketika itu dia fikir, oh ini yang sebenarnya yang mak aku cerita dulu, yang ayah aku cerita dulu. Masa dulu mungkin dia tak tahu, tapi dia ingat benda tu ada dalam kepala dia. Ayat-ayat tentang Tuhan Maha Besar, apa semua tu ada dalam kepala dia. Dia akan mula boleh memikirkan tentang hal-hal itu. Jadi kena ada gabungan antara paksaan dalam arti kata memasukkan aspek-aspek itu dalam pemikiran anak-anak kita, dan juga bila dewasa nanti kita mula menerangkan. Itu. Betul. Kalau benih tu kita tak tanam, tak akan tumbuh pohon. Betul. Dan waktu ini kita nak raikan juga rakan-rakan pendengar kita di talian kita waktu ini di 0362051500. Kita ambil pemanggil dari Kepung, Encik Faizal bersama kita waktu ini. Silakan Encik Faizal. Okey, nama saya Faizal. Saya dari Kepung. Saya ada soalan nak tanya dengan Ustaz. Saya ni seorang pelaut. Saya selalu pergi overseas. So bila saya balik, saya ada masa untuk masa duduk di darat lah, mungkin dalam sebulan 2 bulan lah. Jadi masalahnya macam kerja macam saya ni, saya tak ada kawan-kawan yang alim lah. So saya tak tahu macam mana macam saya nak pergi belajar ilmu ni kan. Saya ada niat untuk belajar alim, tapi saya tak tahu jalan dan cara dia. And then itulah kalau boleh Ustaz bantu saya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tu doktor? Itulah kita pun tak boleh nak mengumumkan semua benda jadi macam sahabat kita ni Faizal ni kerjanya ke laut kan. Jadi dia punya kerumitan-kerumitan yang tersendiri yang orang lain tak ada. Kita seronok je duduk dalam konti je setiap hari kan, nak baca buku pun senang. Jadi sebab itulah saya rasa ini terletak pada kebijaksanaan Cik Faizal sendirilah. Yang pentingnya kita kena tentukan masa ruang masa kita banyak mana. Katakanlah kalau dia 2 bulan di laut, kemudian dia ada sebulan di darat misalnya. Biasa contoh kawan-kawan saya yang pergi laut pun, dia ada cuti je panjang juga untuk dia tidak ke laut itu. Gunakanlah waktu yang dia ada ruang itu untuk dia mendalami ilmu. Kalau dia duduk di Kuala Lumpur, banyak sekali ruang-ruang dia mempelajari, mencari guru dan juga dan sekarang ni orang boleh membaca. Saya yakin Encik Faizal pun boleh memilih buku-buku yang baik, dan buku ini pun kalau boleh bertanyalah kepada rujukan-rujukan kepada orang-orang yang berilmu, apa buku yang baik, dan bawa lah bekalan masa kat laut itu buku-buku ini. Mungkin dia kata tadi kawan-kawan tak ada yang boleh ajar, tetapi buku boleh menjadi teman kita. Buku-buku yang kita boleh pelajari, dan kalau ada yang kita tak faham tengah laut tu, nak tanya siapa tak tahu, simpanlah, tandakan, dan bila pulang nanti ke darat, carilah guru-guru untuk bertanya. Jadi bagi saya ruang masa dan juga kebijaksanaan kita untuk menyusun bila masa untuk kita mendalami ilmu itu nanti akan menentukan kita boleh mempelajari ilmu itu dengan berkesan. Tak kira lah di mana kita berada. Itu dia. Dan cakap tentang buku ni juga doktor daripada Siti Salihah kita di FB, mungkin sambungan juga kita, jika kita mencari ilmu dengan membaca buku sahaja tanpa merujuk pada ustaz-ustaz, apa pandangan daripada doktor? Dia bergantung pada buku apa. Sebab kita tak boleh kata semua buku tak boleh baca. Kerana ada buku-buku yang dipermudahkan penulisan dan juga penyampaiannya. Dan ada jenis buku yang dia menghuraikan lebih lanjut buku-buku yang lain. Jadi kalaulah buku itu merupakan buku yang asasi, yang berat, yang serius, yang itu memerlukan guru, kenalah belajar daripada gurunya. Tapi kalau buku yang memudahkan
kefahaman kita, saya rasa tidak ada masalah untuk kita mendapat manfaat daripada buku-buku ni. Tetapi sekali lagi, kalau ada perkara yang tidak faham, janganlah kita bercukupan dengan tak apalah. Tandakan, notakan, dan kemudian bawa dan tanyakan. Sekarang ni bagi saya tak ada alasan lah kita nak kata saya tak boleh nak tanya orang. Sekarang ni FB tu macam-macam benda dia tanya. Macam mana nak buat kek, macam mana nak cantikkan tudung, taruk, macam-macam tu. Ada tutorial malah panjang perbahasannya tu kalau tengok dia punya entry dia punya status tu panjang kadang-kadang. Kenapa tidak bab-bab ilmu pun begitu juga? Saya tengok ada Facebook ustaz-ustaz yang bagus, hantarkan, dan lebih baiknya pergi berjumpa dan bertanya. Betul. Jadi buku kita tak boleh kata semua buku tak boleh baca, dan kita juga tak boleh kata semua buku boleh baca. Kita kena tahu kalau buku itu buku yang berat, buku yang serius, buku yang mendalam dari segi keilmuannya, itu eloklah kita minta guru-guru supaya menghuraikan. Tapi kalau yang mudah boleh kita boleh gunakan untuk membaca. Nak cari ilmu ni mudah, tapi jangan ambil mudah juga. Jangan ambil mudah. Dan waktu ini kita nak raikan lagi daripada Kuantan, Puan Wan Nur di talian waktu ini. Silakan Puan Wan. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Saya Wan Nur daripada Kuantan. Saya nak tanya, yang saya dengar melalui radio sekarang adalah pasal ilmu kan. Sebenarnya saya nak macam mana kita nak tanamkan bahawa ilmu tu penting kepada anak-anak lah. Contohnya anak saya berusia 14 tahun, tingkatan 2, dan yang bongsu darjah 2. Tapi macam dia punya pelajaran alhamdulillah. Tapi bila saya hantar tuition apa semua, bila kadang-kadang cikgu-cikgu tanya dia, kenapa datang tuition? Mak kita yang suruh datang tuition. Jadi dia tak ada alternatif untuk mencari ilmu. Dan untuk maknanya kita nak menerapkan ilmu itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini pasal dia ni. Betul. Dan ini benda yang biasa. Bukan Puan Wano saja yang ni, anak-anak yang lain juga begitu. Sebab tu satu benda yang penting antaranya ialah harus kita kalau boleh kita jarakkan sikit kepentingan duniawi itu dengan kepentingan ilmu itu kepada anak-anak kita. Maksudnya macam ni, kalau kita suruh anak kita belajar, jangan kita kata kau belajar nanti kau tak boleh kerja tinggi nanti. Nampak tak? Dikaitkan hubungan antara kerja baik dengan gaji besar itu dengan ilmu yang dikena pelajari. Kalau boleh mak ayah jangan nasihat cara macam tu. Saya ingat orang dulu lebih ni lagi Yatian, dia kata kau ni nak jadi manusia ke? Kalau kau tak belajar ni tak jadi manusia. Nampak? Maknanya dia kaitkan orang yang tak ada ilmu tu dengan tak jadi manusia nanti. Mungkin dia jadi macam tahap binatang saja. Kan akal, Tuhan bagi akal ni pada manusia, dan ilmu ini letaknya pada akal. Jadi orang yang memenuhi akalnya pada dalam ilmu dalam akalnya, dia akan jadi lebih. Ini kita nak sains tu. Betul sains pun menyelidik, kita pamerkan tentang tokoh-tokoh Islam. Ini kita nak ambil pemanggil, mungkin pemanggil terakhir daripada Shah Alam, Cik Zamri di talian waktu ini. Silakan Cik Zamri. Saya Zamri. Saya ingin bertanya Ustaz. Saya ada dua orang anak perempuan yang masih kecil lagi, umur 9 tahun dan 9 dan 4 tahun. So saya ingin masukkan mereka ke pusat tahfiz. Saya pernah bertanya pada anak yang nombor 2 tu, saya nak masukkan dia ke tahfiz tapi dia tak mau. Macam mana tu? Macam mana nak pujuk anak tu nak masuk surah tahfiz ni? Okey. Yang pertamanya, bukanlah satu kewajipan untuk kita menghantar anak kita ke tahfiz. Tahfiz ni bagus kerana dia mendekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Itu merupakan satu amalan yang baik dan ganjarannya besar. Tetapi bagi saya, kalaulah anak kalau nak tukar strategi lah, kan? Tukar strategi itu bagi saya, plan B-nya, kita boleh nantinya masukkan anak kita ni ke sekolah-sekolah agama misalnya, yang boleh menghayati agama, yang nantinya dia boleh dia membawa juga kepada Al-Quran. Dia membawa kepada Al-Quran, dia akan cenderung Al-Quran, dan dia boleh menghafal Al-Quran. Dan kalau tak boleh menghafal keseluruhan Al-Quran pun, dia boleh menghafal beberapa bahagian Al-Quran, dan yang lebih penting lagi, dia memahami Al-Quran. Sebab itu saya lebih melihat tahfiz ini ialah satu institusi yang
perlu diperkasa lagi. Bukan sekadar anak-anak kita ini menghafal Al-Quran, tetapi akhirnya dia boleh juga mendalami ilmu-ilmu agama yang merupakan kandungan kepada Al-Quran dan matlamat Al-Quran itu. Matlamat Al-Quran ni ialah untuk mengajar kita tentang agama, tentang nilai-nilai keagamaan, tentang tauhidnya, tentang fiqhnya. Jadi tidak salah kalau anak kita hantar ke tahfiz, kita hantar nantinya ke sekolah agama. Hatta kalau dia tak masuk sekolah agama pun, dia lebih suka minat sains misalnya, kan, dia boleh menjadi seorang doktor, tetapi biarlah seorang doktor yang juga minat kepada Al-Quran. Ya, betul. Benda itu boleh. Sekarang ni saya tengok di universiti pun ada bidang yang kalau kita nak masuk medik, kita kena pergi ke Darul Quran dulu. Setahun menghafal Al-Quran, dah hafal Al-Quran, betul masuk buat medik. Jadi dia seorang doktor, tapi doktor yang hafal Al-Quran. Dia memimpin profesional. Dan kalau dia tak sempat nak masuk Darul Quran pun, dia boleh sahaja mendekati diri ilmu-ilmu yang kita pelajari dan manfaat yang terbesar. Yang itu paling penting untuk kita, kesimpulan kita dalam adab-adab menuntut ilmu ini.